Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Syarah Binti Rosli dan nombor matrik AA191849. Kami daripada kumpulan FYP 023 akan membentangkan tentang sistem pemantauan tenaga suria. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama Muhammad Nizar, AA191935, bahagian demonstrasi. Yang kedua adalah Aisyah, AA191864, bahagian pembentangan. Dan yang ketiga adalah saya sendiri, Hana Syarah, AA191849, bahagian pembentangan. Sekarang kita akan pergi kepada isi kandungan pembentangan, terdiri daripada 5 bahagian. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah kajian literatur, yang ketiga adalah bahan dan kaedah, yang keempat adalah keputusan dan perbincangan, dan last sekali adalah kesimpulan. Sekarang kita akan pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu pengenalan. Panel solar sekarang banyak digunakan dalam pelbagai aplikasi seperti perumahan, pengangkutan dan paling sesuai sekali ialah pertanian. Pengguna dapat menggunakan sistem ini untuk mengetahui nilai keluaran arus dan sebagainya dari panel suria. Oleh itu, projek ini sangat sesuai untuk sistem pertanian di dalam bangunan kerana menggunakan arus yang sederhana cukup untuk membekalkan tenaga kepada sistem tersebut, seperti contoh sistem penyiraman air automatik. Jadi, untuk mengurangkan cas penggunaan tenaga elektrik, kami mencipta projek ini untuk menghasilkan tenaga elektrik alternatif dengan menggunakan suria. Jadi untuk projek kami, monitor sistem tenaga suria ini dapat memaparkan nilai pengurang keluaran arus dan juga voltan dengan tepat pada skrin liquid crystal display atau lebih dikenali sebagai LCD. LCD ini akan menunjukkan bacaan dalam watt, voltan dan juga ampere. Kami menggunakan bantuan alat peranti tanpa wayar Bluetooth modul HT05 bagi mengakses secara terus dengan hanya menggunakan Bluetooth dalam lingkungan jarak yang sesuai menerusi telefon, laptop dan pelbagai lagi alat peranti untuk menerima data yang dipaparkan di skrin LCD. Sekarang kita akan teruskan lagi dengan objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah membina sebuah modul prototipe sistem monitor suria berdasarkan mikro pengawal Arduino. Yang kedua adalah dapat memaparkan nilai yang tepat dari sistem suria di LCD dan juga telefon pintar dari sistem suria. Dan last sekali adalah menghasilkan tenaga elektrik alternatif dengan menggunakan suria. Sekarang kita akan teruskan dengan skop kajian. Projek ini dilaksanakan dengan menggunakan tenaga fotovoltaik PV dari cahaya matahari. Projek kami ini dapat mengukur dan memantau aliran tenaga dari sistem suria. Oleh itu, kami menggunakan Arduino sebagai makro pengawal dan HT05 sebagai modul Bluetooth untuk medium perhubungan dalam sistem ini. Sistem kami ini adalah untuk memantau dan juga mengawal keluaran tenaga suria menggunakan alat peranti tanpa wayar. Lalu, tenaga yang dihasilkan dari panel solar akan disimpan di dalam bateri. Bateri ini akan membekalkan tenaga kepada peralatan elektrik. Oleh itu, jumlah tenaga yang tersimpan dalam bateri ini akan dipantau menggunakan pendirian voltan dan juga arus yang dikawal oleh mikro pengawal. Selain itu, kita juga menggunakan LCD bagi mempamerkan bacaan tenaga, dan last sekali bacaan tenaga tersebut akan dipamerkan di telefon pintar dengan menggunakan Bluetooth. Sekarang kita akan pergi kepada bahagian yang kedua, kajian literatur. Kajian literatur yang pertama saya dapati adalah daripada Rajesh Naidu yang bertajuk IoT Enabled Solar Power Monitoring System. Projek ini adalah untuk memantau debu yang terkumpul pada panel suria agar mendapatkan tenaga maksimum dari penggunaan yang berkesan. Selain itu, projek ini juga untuk memaparkan senarai panel suria yang tidak berfungsi dan mengenal pasti sama ada perkakas elektrik tersebut berfungsi secara langsung pada panel suria atau hanya beban yang dihidupkan bateri. Projek ini menggunakan kaedah dengan menggabungkan teknologi IoT, data yang diterima dari panel dan perkakas dikirimkan ke cloud melalui internet. Jadi, projek ini sangat sesuai untuk pengguna jarak jauh agar dapat memantau perimeter. Oleh itu, pengawal telah diprogramkan dengan keadaan yang ditentukan dengan amaran pengguna apabila ia berada di bawah keadaan ditentu. Jadi, mereka menggunakan Node MCU sebagai pengawal. Kajian literatur yang kedua daripada Suresh Kumar yang bertajuk Solar Photovoltaic Remote Monitoring System Using IoT. Projek ini adalah untuk
membincangkan sistem berasaskan IoT kos rendah. Jadi mereka menggunakan GPRS dan juga ESP8266 untuk menghantar data yang diukur pada akhir pengeluaran di internet. Oleh itu, sistem ini akan memberi kita maklumat dalam masa yang nyata mengenai keadaan semasa projek ini supaya pengguna dapat melakukan tindakan penyelenggaraan dengan segera. Selain itu, sistem ini juga mampu mengukur nilai voltan, arus PV suria dan suhu, lalu menghantarnya melalui rangkaian internet untuk log data dan semakan oleh pengguna. Sekiranya terdapat ralat pada nilai arus, voltan atau suhu yang telah ditentukan oleh mereka, sistem ini akan memberikan amaran kepada pengguna melalui SMS. Dan kajian literature yang terakhir saya dapat melalui Abhishek Parekh yang bertajuk Solar Panel Condition Monitoring System Based on Wireless Sensor Network. Projek mereka adalah untuk memantau dan memastikan penyampaian tenaga dari panel solar adalah stabil di kawasan yang terperinci. Lalu mereka menggunakan sistem pemantauan tanpa wire dengan pemesangan penderia voltan, arus, suhu dan juga debu. Oleh itu, mereka menggunakan SBEES2 untuk sambungan WSN supaya data dapat disimpan dan dipantau secara terus dari hub dan data tersebut dihantar melalui internet. Mereka juga menggunakan Python untuk menyimpan data pemantauan pada fail Excel. Itu saja dari saya. Sekarang panel seterusnya akan meneruskan pembatangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Razan, nombor matrik AA191864. Saya akan sambung bab metodologi, keputusan dan perbincangan dan juga kesimpulan. Bagi metodologi, projek ini dilaksanakan berkaitan dengan sistem pemantauan masa nyata menggunakan tenaga fotovoltaik dari cahaya matahari. Projek ini dapat mengukur dan memantau aliran tenaga dari sistem suria dalam masa nyata. Peranti menggunakan Arduino Uno sebagai mikropengawal dan HEXI05 sebagai modul Bluetooth untuk medium perhubungan dan sistem pemantauan. Sistem yang disadangkan adalah untuk pemantauan dan pengawalan keluaran tenaga suria menggunakan alat peranti tanpa wayar, iaitu modul Bluetooth. Tenaga yang dihasilkan dari panel solar akan disimpan ke dalam bateri. Bateri ini akan membekalkan tenaga kepada beberapa peralatan elektrik. Jumlah tenaga yang tersimpan dalam bateri akan dipantau menggunakan penderia voltan dan arus yang dikawal oleh mikropengawal. Sistem ini juga menggunakan LCD untuk memaparkan bacaan arus dan voltan. Begitu juga dengan kuasa dan kuasa yang digunakan. Dan akhir sekali, bacaan-bacaan yang dipaparkan pada LCD akan dihantar ke telefon menggunakan modul Bluetooth. Jadi input untuk projek ini adalah panel solar, sensor voltan dan sensor arus. Ini adalah input, peranti input. Dan untuk peranti pengawal, dia adalah Arduino Uno dan juga modul Bluetooth HEXI05. Dan untuk memaparkan bacaan iaitu output, iaitu kita menggunakan telefon pintar dan juga LCD. Bagi carta alih projek, berdasarkan carta alih ini, apabila sistem dimemerlukan, penderia arus dan voltan akan mengesan tenaga yang dibekalkan. Seterusnya, kita akan dapat bacaan arus dan voltan yang masuk. Selepas itu, data arus dan voltan juga akan dikeluarkan. Maksudnya, dia akan memasuki mikropengawal, iaitu Arduino Uno. Arduino Uno akan proses dan ia akan keluarkan data secara digital pada paparan LCD. Seterusnya, paparan LCD akan mengeluarkan parameter arus, voltan dan juga kuasa pada LCD. Seterusnya, medium peranti Bluetooth, modul Bluetooth akan menghantar data-data ke telefon untuk dipaparkan di telefon sebagai simpanan. Seterusnya adalah keputusan dan perbincangan. Berbagai kajian lepas telah dilakukan ke atas projek tenaga suria ini. Antaranya ialah uji kaji terhadap komponen yang digunakan, sesi soal jawab secara tertutup di atas talian, dan kajian terhadap dokumen kajian yang pernah dilakukan berdasarkan kajian-kajian yang lepas menggunakan artikel dan jurnal yang diiktiraf. Keputusan hasil simulasi menggunakan precision protest. Ini adalah LITA secara maya menggunakan precision protest, di mana 4 sesi pengujian telah dijalankan pada LITA menggunakan precision protest ini. Nilai voltan dijadikan sebagai pemboleh ubah dimanipulasi, di mana kami perlu menukar nilai voltan secara manual pada setiap kali percubaan. Nilai voltan yang dipilih adalah 14 volt, 11.9 volt, 9.99 volt dan 8 volt.
Arus yang kami dapati adalah sebanyak 12.98, 12.98 ampere, 12.98 ampere dan juga 12.98 ampere. Pada setiap voltage yang kami uji pada Precision Protest ini, nilai arus tidak berubah. Namun begitu bagi kuasa iaitu watt, kami mendapati 18.2 watt untuk bacaan 1, 15.5 watt untuk bacaan 2, 12.9 watt untuk bacaan 3 dan bacaan 4 adalah 10.3 watt. Bagi kuasa per jam, oleh kerana kami menggunakan perisian protest dan perlu diubah nilai voltage secara manual, kami tidak dapat menambah bacaan-bacaan kuasa per jam yang sepatutnya ditambah. Untuk bacaan 1 kami dapat 5.05 watt per meter watt per hour, 3.88 watt per hour bagi bacaan 2, 3.60 watt per hour bagi bacaan 3 dan 2.88 watt bagi bacaan 4. Keputusan bacaan lita fizikal. Setiap komponen telah disambung mengikut lita yang telah direka berdasarkan perisian protest. Komponen berfungsi dengan baik oleh kerana Bluetooth modul H5 digunakan sebagai medium sambungan tanpa wayar iaitu wireless. Bacaan-bacaan telah dipaparkan pada LCD dan dikirakan ke telefon maupun laptop atau mana-mana alat peranti yang memiliki aplikasi Bluetooth modul H505 ini. Ketika sesi pengujian sedang dijalankan. Lita fizikal seperti solar monitor ini dihidupkan selama beberapa minit untuk sesi pengujian dan nilai voltan ditetapkan sebagai pembuat dimanipulasi. Ini adalah lita fizikal nyata di mana kami menunjukkan lita yang sama dalam perisian protest. Pengujian pada panel solar menunjukkan voltan maksimum pada panel solar yang boleh dimiliki adalah sebanyak 18 volt. Ini merupakan aplikasi Bluetooth di mana Bluetooth ini perlu dimuat turun pada telefon maupun laptop baik semasa sesi pengujian dan juga bagi pengumpulan data. Untuk menguji keberkesanan lita dan panel solar, lita telah diuji pada 3 masa berbeza iaitu pada waktu pagi, tengah hari dan juga petang. Panel solar dibiarkan terdedah pada cahaya matahari untuk beberapa tempoh waktu yang lama bagi mendapatkan data-data cahaya matahari. Pengujian pada waktu pagi menunjukkan voltan mendapat voltan secara maksimum iaitu 18 volt, 18.43, 18.24, 18.19 dan juga 17.50. Ini adalah bacaan keempat iaitu 17.50. Untuk arus, kami pada bacaan 18 volt, arus yang dimiliki adalah sebanyak 400 ampere ke atas. Dan bagi kuasa adalah sebanyak 9.16, 9.08, 9.05 dan 8.71 watt. Bagi kuasa per jam, apa yang didapati adalah setiap bacaan kuasa akan ditambah mengikut jam. Semakin tinggi kadar pengujian yang dilakukan, semakin banyak kuasa data bagi kuasa dipaparkan. Iaitu 2.54, 5.07 kW per hour, 7.8 kW per hour dan 10 kW per hour. Itu bagi kuasa per jam. Ini adalah pada waktu tengah hari di mana di waktu tengah hari, cahaya matahari yang diterima agak tidak stabil. Kita mendapati voltan yang masuk adalah 15.14, 17.21 volt, 16.09 volt dan 17.24 volt. Di mana arus yang dimiliki adalah sebanyak 500 ampere ke atas. Bagi kuasa, kita mendapati kuasa semakin lama semakin bertambah. Ia tidak menurun. Sebanyak dari 7 watt sehingga ke 8 watt. Kuasa per jam seperti yang dikatakan tadi, kuasa per jam akan bertambah daripada setiap jam yang dimiliki. Pengujian pada waktu petang pula adalah pada waktu petang, kadar cahaya matahari yang diterima tidak sebanyak waktu tengah hari dan pada waktu pagi. Tenaga yang diterima adalah voltan sebanyak 7 sehingga 6 volt. Arus yang dimiliki adalah 500 ampere ke atas. Namun begitu kuasa yang didapati adalah kurang daripada waktu pengujian tengah hari dan petang pagi, iaitu 4.02 watt, 3.34 watt, 3.09 watt dan 3.11 watt. Bagi kuasa per jam yang dimiliki adalah sebanyak 1863.36 kuasa kilowatt per hour. Keputusan bacaan yang telah diambil menunjukkan kuantiti kecerahan cahaya matahari yang diterima oleh panel solar mempengaruhi pengaliran tenaga projek dalam projek solar monitor ini. Bacaan kuasa per jam kilowatt per hour akan semakin bertambah menunjukkan tenaga yang digunakan dalam sesuatu masa. Kesimpulan daripada projek ini adalah projek ini dibuat untuk mengesan dan mengukur tenaga yang dihasilkan oleh sistem fotovoltaik. Pada dasarnya projek ini adalah sistem pemantauan tenaga yang mengukur aliran tenaga dalam jumlah arus voltan dan tenaga elektrik yang dihasilkan oleh panel suria untuk menjamin bahawa sistem fotovoltaik dapat digunakan sepenuhnya. Dalam sistem ini, Arduino Uno berfungsi sebagai pegawai mikro dan dihubungkan dengan dua jenis sensor iaitu sensor voltan dan juga sensor arus. Skrin LCD digunakan untuk menampilkan jumlah voltan, arus dan tenaga yang dihasilkan oleh panel suria. Dengan menggunakan Bluetooth modul iaitu H505, data dapat dipindahkan ke telefon pintar. Sistem pemantauan ini dirancang untuk mengukur tenaga dengan betul menggunakan simulasi Protus dan Arduino IDE mengikut pengiraan yang sesuai.
Akhirnya, inisiatif ini akan memudahkan pengguna dengan menentukan berapa banyak tenaga panel solar yang dihasilkan daripada cahaya matahari. Ia juga mampu menawarkan akses lengkap ke pemantauan data sistem panel solar. Assalamualaikum, nama saya Nizar dan ini adalah demonstrasi untuk projek kami. Untuk projek pemantauan sistem solar, kami gunakan Arduino Uno sebagai kami punya microcontroller. Kami gunakan Mako Uno dan HC05 iaitu Bluetooth modul kami. Kami juga menggunakan dua sensor iaitu voltage sensor yang mempunyai 25 maximum volt dan current sensor SCS712. Varian dia 20 ampere. Ya, ini adalah yang paling penting iaitu solar panel. Solar panel kami ialah 18 volt dan 555 mA maksimumnya. Ini adalah Lita original kami, Lita asal yang menggunakan konsep IoT. Dan ia menggunakan nano, tetapi kami punya hardware tersebut telah rosak dan kami gantikan dengan alternatif lain iaitu kami menggunakan Bluetooth modul H5 dan Arduino Uno sebagai kami punya microcontroller. Ini adalah mengapa kami tukar kerana konsep untuk Bluetooth modul dan non-MCU adalah hampir sama untuk projek kami, iaitu menghantar maklumat kepada telefon pintar. Tetapi HC05 iaitu Bluetooth modul kami mempunyai sedikit kelemahan, iaitu ia boleh diakses dalam lingkungan kawasan yang kecil sahaja. Cara pemasangan sensor juga berbeza antara current sensor dan voltage sensor. Di mana current sensor, kalau kita lihat di basic Lita ni, emitter dipasang secara sesiri dan voltage dipasang secara selari. Kita lihat pada Lita, current sensor dipasang secara sesiri di sini, dan voltage sensor dipasang secara selari, di mana positif terus ke bumi, terus selari. Setelah saya pasang semua komponen, ini adalah model akhir untuk projek pemantauan sistem suria kami, di mana kita menggunakan Arduino Uno, dan di sini adalah tambahan satu lagi regulator, iaitu 5 volt regulator yang dipasang terus kepada Arduino Uno. Ini pula bahagian belakang. Saya bahagikan dua bahagian di sini, iaitu yang ini ialah VCC dan ground, dan ini ialah sambungan kepada Arduino Uno. Kita lihat kembali kepada Lita, ada ground dan VCC, maka saya separatekan antara dua mereka supaya lebih mudah untuk faham. Dan ini adalah perisian software yang saya gunakan untuk buat projek ini, di mana untuk coding saya gunakan Arduino IDE. Ini adalah coding untuk Bluetooth kami. Dan aplikasi yang kedua iaitu aplikasi yang digunakan untuk telefon pintar. Kita boleh muat turun daripada Play Store ataupun App Store secara percuma saja. Dan ini adalah coding di Arduino IDE. Kita setkan resistor iaitu 30,000 dan 7,500 untuk kita punya voltage sensor. Ini memang dah ada set dekat voltage sensor, so kita just ikut sahaja. Dan ini print untuk ahli kumpulan. Kita pergi bawah sekali, ini void loop untuk part current measurement. So kita kena kira current measurement. Apabila current lebih besar daripada cut off limit iaitu 0, maka LCD akan print berapa. Kalau kurang daripada 0 akan cakap tak ada current lah. So itulah. Lepas tu kita pergi kepada voltage. Dia guna formula voltage divider untuk dapatkan voltage terakhir. Dan ini kita punya print dekat LCD. So itu saja. Maaf saya, ini untuk kita punya serial, iaitu serial monitor dan Bluetooth device. Dan delay 5000, maksudnya delay 5 saat untuk setiap loop. Okay, kita upload. Seterusnya upload dan masukkan ke Arduino Uno. Dan ini adalah cara kita set up project. Kita lihat di sini, saya menggunakan alternatif power bank untuk cocok kepada USB port pada Arduino Uno untuk beri dia power supply, dan paparan LCD akan bermula. Di sini saya pasangkan solar panel dengan board, iaitu pada solar terminal kita ada positif dan negatif, di mana ini adalah terminal positif dan ini terminal negatif. Kita pergi kepada paparan LCD pula. Apabila power telah on, dia terus paparkan macam ini, kumpulan, dan dia akan paparkan current yang masuk, dan calculation semua dipaparkan dalam satu
LCD. Ini akan transfer melalui Bluetooth yang akan saya tunjukkan sebentar nanti. Ia melakukan loop secara berterusan. Kedua ialah seterusnya ialah cara setup Bluetooth pada peranti pintar, iaitu telefon. Pertama, saya gunakan telefon Android. Kita kena onkan Bluetooth dan refresh. Seterusnya akan keluar Bluetooth module yang kita gunakan. Kita connect. Biasanya pin kita gunakan 1, 2, 3, 4. Setelah connect, kita terus pergi kepada aplikasi yang saya dah tunjukkan tadi. Dia akan terus connected dan paparan pada LCD akan dihantar terus ke peranti melalui aplikasi ini. Kita boleh rekod data dan masukkan dalam Microsoft Excel. Kita guna cara hantar file dalam bentuk TXT. Saya hantar kepada kawan saya di grup. Itu adalah caranya. Seterusnya, connection antara LCD dan peranti. Apabila LCD telah keluarkan current ini, dia akan keluar di sini juga pada peranti kita. Ia bergantung kepada bitrate pada Bluetooth module. Seterusnya, ujian dengan multimeter untuk usahakan bahawa bacaan itu adalah tepat ataupun tidak. Di atas ini kita ada paparan LCD yang saya telah ambil gambar, dan saya akan menguji menggunakan multimeter. Saya setkan kepada ampere dan multimeter menunjukkan kepada 240 mA, which is hampir sama dengan arus yang dikeluarkan pada sistem. Seterusnya saya buat volt dan saya uji secara selari, dan ia menunjukkan bacaan yang hampir sama. Jadi ralatnya adalah sedikit, ketepatannya adalah tinggi, menunjukkan 19 volt, itu sama pada sistem. Seterusnya kita try kepada terminal, iaitu pada motor. Sebagai kita punya load positif ke positif, Pasangkan pada terminal di load. negatif. Ini adalah pada 18 volt. 18 volt. Laju betul. Seterusnya kita guna untuk bateri, untuk cas bateri. Di sini saya gunakan solar charger controller untuk cas bateri ni. Ia tidak akan overload kerana solar charger controller boleh stop apabila bateri telah penuh. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih.